Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So hari ini kita nak sambung lagi berkenaan dengan soalan pengatur caraan linear. Okay, so soalan tadi tu yang saya bagi dekat dalam kuis tu memang ada sedikit kekeliruan lah kan untuk awak semua. Sebab tu contoh soalan kebat contoh soalan kebat adalah dekat sini kita lihat dia ada sedikit tahun lah. Dia ada tahun 2015 dengan tahun 2012. So saya saja je letak dekat sini tahun yang sama tapi dia terbalik. Dia letak 2015 kemudian 2012 adalah 128. So kalau 12 dengan 2015 ni kalau terbalik dia adalah 1/128. Lepas tu awak akan darab dengan 100. Alright. So disebabkan kita nak genapkan dia dengan puluh atau ratus, kita dapatkan dia darab 100 lagi sekali lah. So dapat 78/13. Okay, so cara dia awak boleh tengok kat sini, sama je macam tadi. Okay, ni dia punya jalan kerja lah. Kalau 15/12 adalah 128. Kalau 12/15 dia terbalikkan sahaja. Okay, dia terbalikkan and then darab balik dengan 100. Okay, dapat 78/13. Kalau tahun dia terbalik, memang awak just terbalikkan jawapan dia sendiri. Okay, terbalikkan tapi awak letak 100 kemudian darab dengan 100. Okay. Tapi kalau first biasanya saya ajar terbalikkan dululah. Okay, terbalikkan dulu. Sebab dia pecahan. Okay, pecahan dia memang terbalik. Contoh pecahan kan. Awak belajar nombor 5. Nombor 5 ni sebenarnya 5/1. Okay, ni pecahan. Kalau saya nak terbalikkan, dia akan jadi 1/5. Sama juga dengan 128. Okay, 128 ni kalau terbalikkan dia jadi 1/128. Okay. So genapkan sampai dapat dalam puluh-puluh atau ratus-ratus puluh atau ratus. Okay, genapkan sahaja. So biasanya memang macam itulah jawapan dia. Alright. Okay. So saya saja nak bagi soalan yang melibatkan tahun sebab hari ni topik nombor indeks sebenarnya adalah untuk kita kira nak manipulasi tahun dia. Cerita dia adalah nak manipulasi tahun dia sahaja. Sebab tahun dia yang akan menyebabkan pelajar ni keliru. Cerita dia pasal tahun sahaja. Alright, tapi kalau mana yang jawab betul tu mungkin awak dah faham lah konsep nak macam mana nak buat gambaran dan sebagainya. Sebab tu saya cakap bila awak nak jawab tu kena lukis dulu macam ni. Tak lukis awak just conteng lah. Okay. Itu berkenaan nombor indeks. Alright, so untuk pengatur cara linear, okay. Seperti biasa, pengatur cara linear ni, saya hari ni saya nak tekankan berkenaan dengan plotting Sebenarnya saya tak nak kepada keseluruhan, tapi saya nak lebih kepada plotting. Sebab minggu lepas kita dah lebih kepada cipta ketaksamaan. So hari ni saya nak sedikit remember balik memorize balik berkenaan dengan nak cipta ketaksamaan tu. Tapi yang paling saya nak fokuskan adalah soalan plotting graph tu. Okay, plotting graph. Jadi saya harap awak sediakan dulu kertas graf. Okay, sediakan kertas graf sebab nanti kita nak lakar. Okay, hari ni kita memang nak lakar kertas graf sahaja. Okay, awak sediakan dulu. Saya bagi masa seminit. Okay, sediakan kertas graf. Okay, baru kita buat soalan 4 ni. Oh ya, saya asyik lupa lagi nak mulakan bacaan bacaan umum kita Al-Fatihah. Seperti biasa dalam kelas ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alright. Saya harap awak ada kertas graf ya. Kalau awak tak ada, dia agak susah lah untuk awak buat soalan ni. Okay, biasanya kena ada kertas graf. Setiap orang kena ada. Okay. So ni adalah rumus yang saya letak. Okay, rumus ketaksamaan. Okay, tapi sebelum tu ketaksamaan awak kena ingat dia ada 4 simbol. Dia ada simbol lebih, dia ada simbol kurang, dia ada simbol lebih dan sama dengan, dia ada simbol kurang dan sama dengan. Okay, so kalau macam awak lihat dekat sini dia ada banyak situasi. Okay, ada banyak situasi dan saya dah explain pada minggu lepas.
Jadi hari ni kita nak aplikasikan sahaja dalam soalan. Sebab minggu lepas kita dah fokuskan ketaksamaan. Okay, minggu lepas kita cerita pasal ketaksamaan. Okay, hari ni kita nak memorize balik. Okay, dan saya faham sebenarnya soalan ni dia salah tau. Soalan ni dia salah dan saya betulkan soalan ni. Sebab rangka jawapan dia lain. Okay, tak kena dengan apa yang dia bagilah. So saya just buat macam ni saja. Alright. So kalau awak tak nampak ni saya baca jumlah minimum bilangan roti adalah 90 unit Tapi sebelum tu saya lupa nak bagi tahu kat awak, kita kena tentukan dulu siapa X siapa Y. Jangan terus jawab soalan. Saya pun dah terus jawab soalan dah. Alright. So first step baca dulu. Baca dan kena pasti X dan Y. Okay, so X apa, Y apa. Okay, so siapakah X, siapakah Y? Okay, cepat. Siapa X, siapa Y? Kalau awak nampak lah. Okay. Okay, saya zoom sikit. Roti deli dan roti krim. Ada dua. Okay. So betul lah deli X adalah X dan krim adalah Y. So kita lihat kita dah keluarkan siapa X siapa Y. So kita tulis kat sini deli dan krim. Okay. Baru kita boleh jawab soalan. Okay. Yang kalau dekat sini kan kalau awak perasan dia dah pecahkan kepada 3 situasi. Ni nampak lagi senang lah sebab awak dah boleh nampak pecahan-pecahan soalan. Berbanding dengan soalan yang minggu lepas, dia bagi dalam satu perenggan. Jadi agak susah. Okay, kalau macam ni dalam bentuk matematik moden bentuk matematik moden macam ni. Dia bagi pecah-pecah. So, jumlah minimum. Okay, minimum guna simbol apa? Okay, minimum guna simbol apa? Minimum guna simbol lebih dan sama dengan. Okay, minimum guna simbol lebih dan sama dengan. Maksudnya minimum tu jangan kurang. Okay, jangan kurang. Jadi kita gunakan simbol lebih. Okay, kita gunakan simbol lebih. Okay, sekarang ni first awak kena tahu simbol dulu. Okay, kena tahu simbol. Simbol dia adalah lebih dan sama dengan. Okay, lebih dan sama dengan. Baru awak boleh letakkan ketaksamaan dia tu, persamaan dia tu. Okay, so I. Okay, yang pertama I adalah jumlah jumlah. Jumlah tu maksudnya cerita pasal bilangan roti lah. Okay, so bilangan roti ni kita anggaplah X. Okay, X untuk deli dan Y untuk krim. So X campur Y lebih dan sama dengan 90. Okay, sebab 90 ni datang daripada sinilah belah kanan ni. 90 unit. Okay, 1 unit deli, 1 unit Y. Totalnya adalah 90 unit dan kita gunakan simbol lebih dan sama dengan sebab perkataan minimum. Satu, tu baru satu dan awak boleh tengok balik kat sini minimum mestilah gunakan lebih dan sama dengan. Okay.
Right. Yang kedua. Okay, yang kedua, jumlah harga untuk membeli roti-roti itu mestilah selebih-lebihnya 360. Okey, sebelum tu saya ajar dulu kenal pasti simbol Kenal pasti simbol. Kenal pasti simbol, apakah simbol bagi selebih-lebihnya? Okey, apakah simbol bagi selebih-lebihnya? Okey, kurang dan sama dengan. Okey, good. Okey, kenapa kurang dan sama dengan? Sebab dalam bahasa Inggeris dia sepatutnya dia cakap at most dalam bahasa Inggeris dia adalah at most. Bukan at least at most. Ni salah ni. Okay, at most. Dan maksudnya jangan lebih. Selebih-lebihnya tu maksudnya jangan lebih. Bila dia kata jangan lebih, kita gunakan kurang dan sama dengan. Okay, kurang dan sama dengan. Dia macam ibarat sekurang-kurangnya lah kan. Minimum kan sekurang-kurangnya. So sekurang-kurangnya tu jangan kurang. Kalau selebih-lebihnya jangan lebih. Dia macam berlawanan sikit. Okay, awak jangan keliru kat situ. So kita tengok balik. Diberi bahawa kos satu unit daily adalah RM4. Satu roti daily adalah RM4 dan satu roti krim ialah RM3. So apakah fungsi objektif bagi X dan Y? RM4 dengan RM3. So kalau daily ni mewakili RM4, jadi kita boleh tulis dia sebagai 4X. Okay, sebab dia cerita pasal harga dan kita kena kaitkan dengan harga sahaja. RM4 untuk harga X dan RM3 untuk harga Y. Dia buat macam ni. Ini adalah fungsi objektif yang kita akan fokuskan pada minggu depan. Fungsi objektif dia adalah melibatkan harga. Okay. Sekarang ni kita letakkan simbol ni. Okay, simbol kurang dan sama dengan. Lepas tu letaklah harga total. Harga total dia adalah 360. Okay. Jadi siaplah jawapan dia. Ni cara kita mencipta ketaksamaan untuk A. Okay, ketaksamaan untuk A. Dan akhir sekali. Okay, baru settle 2 markah, lagi 1 markah. Bilangan roti krim tidak melebihi 3 kali ganda bilangan roti daily. Okay, first kenal pasti simbol. Tidak melebihi. Simbol apa? Ni direct je. Tidak melebihi. Okay. Tidak lebihi adalah sama juga macam tadi. Kurang dan sama dengan. Dia direct lah. Yang ni direct. Awak boleh nampak tidak lebih maksudnya jangan lebih lah. Dia kata macam tu. So, kita tahu simbol dia adalah jangan lebih. Dia kena kurang dan sama dengan. Okay. So, bilangan roti krim. Bilangan roti krim ni. Okay, bilangan roti krim. Dia sebut pasal krim sahaja. Bila dia sebut pasal krim dulu, jadi kita mulakan dengan Y. Okay, krim adalah Y. Kemudian, dia ada bagi tahu 3 kali. Okay, 3 kali ganda. So, tulis 3. Okay, disebabkan dia kali maksudnya darab. So, darab maksudnya rapat. Okay, rapat dengan roti daily. So, roti daily adalah X. Dia jadi macam tu. So, maksudnya, gabungkan dia jadi Y kurang dan sama dengan 3X. Okay, tak payah 3 tambah X. Jangan 3 tambah X Dia kena rapat sebab dia kali ganda. Bila kali ganda, dia adalah darab. Okay, bila dia darab, dia rapatkan sahaja. Tak perlu tambah. Okay, sebab saya tahu awak mesti confused dengan tambah ni. Kalau tambah macam tadilah hasil tambah atau jumlah, yang itu tambah. Tapi kalau dia cakap kali ganda, maksudnya awak kena kali, kena darab. Okay, settle untuk buat ketaksamaan yang ada dalam situasi-situasi diberi. Okay, yang ni saya tak nak fokus sangat lah sebab awak dah, mungkin saya dah explain minggu lepas, awak just kena memorize balik. Cuma sekarang ni, yang plotting ni yang saya nak sangat-sangat fokus. Okay, plotting ni sangat kena fokus lah sebab nanti saya nak minta awak lakar graf. Okay, so awak kena sediakan kertas graf ya. Alright. Sekarang kita lihat, bila kita nak buat soalan B, okay, mana soalan dia? Okay ni.
Okay, ni adalah soalan dia. Siapa yang nak ambil? Saya ambil macam ni lah, separuh pun separuh lah. Okay. Dia suruh awak gunakan skala 2 unit kepada 10 unit kepada dua-dua paksi. Ni bla 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 ni nanti awak lakar lah kan. Sebelum awak lakar graf ni, okay, sebelum awak lakar graf, kita ada 3 persamaan yang kita cari tadi. Kita ada I, kita ada double I, kita ada triple I. Setiap satu persamaan, setiap satu ketaksamaan kena buat plotting. So untuk tu saya nak awak sediakan 3 template. Okay, template pertama X tambah Y lebih dan sama dengan 90. Okay, tapi sebelum kita sediakan template, kita wajib bentukkan. Okay, wajib bentukkan. Ni awak kena take note wajib bentukkan Y sama dengan MX tambah C. Dia nak memudahkan kita, dia kena wajib bentukkan benda ni lah. Y sama dengan MX tambah C. Kalau awak tak buat, nanti jawapan boleh lari Jawapan boleh lari sampai ke hilang arah. Okay. So bila awak dah dapat ketaksamaan, okay, kita bentukkan dia bentuk Y MX tambah C di mana Y mestilah duduk depan, X mestilah duduk belakang. Okay, ingat saya ulang balik, Y duduk depan, X duduk belakang. So apakah ketaksamaan yang baru untuk yang pertama ni? Yang dalam bentuk Y MX tambah C. Okay, apakah ketaksamaan yang baru untuk yang pertama? Dalam bentuk Y MX tambah C. Okay. Y lebih besar dan sama dengan 90 tolak X. Sebab apa? Sebab X ni, okay, kita nak letakkan dia dekat tengah. Kita pindah lah. Okay, pindah dulu. So dia jadi Y lebih besar dan sama dengan negatif negatif sebab dia pindah negatif X tambah 90. Kenapa negatif? Sebab positif pindah jadi negatif. Kena tahu tu. Okay. So bila kita dah siap, baru buat template. Okay, template tu wajib lah kena ada bentuk dia macam ni. X, kena ada Y. Okay, 2 paksi sahaja. Okay, dan awak sediakan 3 kolom lah. Okay, 3 kolom ni. Okay, 3 kolom ni mestilah buat 3 atas, 3 bawah. Okay, 3 kolom tu mestilah 3 atas, 3 bawah. Okay, dan yang paling wajibnya saya sarankan pelajar supaya mulakan dengan kosong. Okay, mulakan dengan kosong. Dan untuk kira guna kalkulator ni, saya ajar awak salinkan persamaan dekat tengah. Okay, salinkan persamaan dekat tengah tu. Okay, negatif. Lepas tu, X tu awak gantilah dengan nilai X yang awak nak pilih tu. Contohnya X tu adalah kosong, so awak letaklah kosong. Okay. So kosong, tambah dengan 90. Okay, ambil belah kanan sahaja. Okay, ambil belah kanan. So nanti jawapan dia adalah 90. Ataupun awak buang X tu sahaja so tinggal 90. Jawapan bawah adalah hasil jawapan. Atas adalah pilihan kita. Contohnya kita nak apa, kita dapat apa. Okay. Tapi kat sini dia kata skala 2 cm kepada 10 unit. Maksudnya sifir 10. So awak kena guna sifir 10 je lah. Okay, gunakan sifir 10. Ini pun penting. Berapa unit yang kita akan gunakan? 10 unit. So maksudnya sifir 10 lah. Jadi nilai X tu awak ubah dengan sifir 10. Contohnya dengan letaklah sifir 10 tu contohnya 40 kan. Okay, 40 tambah 90. So dia dapat 50 lah. Mana-mana boleh. Okay, mana-mana boleh. Dan
Kalau awak letak 90, okay, awak letak 90, dia akan dapat kosong. Okay. So awak pilih mana-mana yang nak. Contohnya tadi saya letak 40. Ni saya letak 90 Contoh, ni contoh. Mana-mana nombor boleh, asalkan sifir 10. Okay, kalau 40 tadi saya dapat 50. Manakala kalau saya letak 90, saya akan dapat kosong. Okay, ini adalah cara untuk kita plotting. Gantikan sahaja nilai X tu. Okay, gantikan sahaja nilai X dan masukkan dalam persamaan ni. Okay. So senanglah nak siapkan dia punya plot kotak ni. Okay. Sekarang ni settle lah untuk ketaksamaan yang pertama. Okay. Now kita nak tengok kepada ketaksamaan yang kedua pula. Kena tengok satu-satu lah. So kena cepat buat benda ni kena cepat sebab masa memang tak cukup lah kalau ikutkan. Janganlah cepat sangat cepat biasalah. Maksudnya tangkas sikit. Alright. So ini adalah template dia dan macam biasa sebelum kita buat template kita kena bentukkan dulu Y sama dengan MX tambah C. Tengok sekarang ni susah sebab ada nilai X, ada nilai Y, lepas tu ada pula nilai besar-besar dia kan dalam ratus-ratus. Macam mana nak buat? Cara dia sama. Pindahkan X dulu. Pindahkan X dulu. Okay, dia dapat negatif 4X negatif 4X. Sebab positif pindah jadi negatif, sama je macam tadi. Okay, tambah 360. Okay, tambah 360. Buat satu-satu lagi selamat. Okay, buat satu-satu lagi selamat. Okay, Y tak boleh ada nombor. Okay, Y tak boleh ada nombor, kena tu pindah pindahkan nombor 3. Pindah jadi bahagi. Sebab apa pindah jadi bahagi? Sebab 3 darab dengan Y, darabkan tukar jadi bahagi. So Y kurang dan sama dengan negatif 4/3X tambah 360/3. Kena bahagi dengan 3 semua sekali. Yang belah kanan lah. Okay, kena bahagi dengan 3. Okay, kena bahagi dengan 3. So 360 bahagi 3 dapat berapa? Dapat 120. So teruslah tukar, tak payah nak buat-buat lagi kan kerja-kerja. Terus tukar. Nak cepat kan? Terus tukar. Okay, ni per 3 lah. Okay, 360 ni tukar jadi bahagi 3. Ikutlah nombor depan ni. Kalau nombor 4 bahagi dengan 4. Kalau nombor 5 bahagi dengan nombor 5 kan? Ikut nombor tu. So semua kena bahagilah. Okay, so ini adalah finalize bagi garis lurus kita. Nampak macam cantik dah persamaan garis lurus ni. Okay, nampak cantik dah. Baru boleh buat template. Template macam tadilah, sama. Okay. Kenapa saya cakap mulakan dengan kosong? Bila awak mulakan dengan kosong, yang first ni awak abaikan. Okay, bila kita mulakan dengan kosong, yang first tu kita abaikan. Memang dapat jawapan dia 120. Okay. Tak percaya awak tekanlah kalkulator. Apa darab dengan kosong akan dapat kosong. So tinggallah 120. Sebab tu saya cakap, senang kalau buat template macam ni. Alright. Macam biasa gunakan sifir 10, bolehlah guna sifir 60 ke. Tapi gunakan sifir 10 lah, selamat. Okay, ni kena salin lah. Salinkan persamaan belah kanan. Warna hijau tu. Negatif 4/3. Mungkin awak guna kalkulator lama ni, awak tekan alpha X kot kan. Tak silap saya. Lepas tu tambah 120 kan. Lepas tu tekan calculate. Kalau ingat lah. Isikan semua tu, lepas tu alpha X. Tu calculate. Tak ada masalah pun. Ikutlah awak nak guna gantian ke, nak guna apa pun. Sekati lah. Okay, so pilihlah nombor apa. Contohnya awak letak nombor 20. Okay, tak kena Nombor 20 dapat pecahan tak nak. Kita tak nak nombor pecahan. Tukar nombor lain. So sifir 30. Okay, try 30. Okay, awak dapat 80. Try lah buat. Contohnya awak nak ambil 30, sekati terpulang. Okay, awak ambil 30. Awak dapat 80. Okay. Bila kita ambil 30, mesti kita nak ambil lagi tinggi. Okay, mesti kena ambil lagi tinggi.
Mungkin awak rasa nak ambil 60 ke kan. Okay, mungkin awak nak ambil 60. Awak dapat 40. Ataupun nak lagi genapkan kosong, awak ambil 90 pula. Biasanya kita suka genapkan kosong kan sebab senang kan. So bila kita ambil 90, kita dapat kosong. Kita suka genap-genap ni. Awak kena testing sampai awak dapat kosong. Okay. Bila awak ambil kosong, awak dapat 120. Bila awak ambil 30, awak dapat 80. Bila awak ambil 90, awak dapat kosong. Tapi kalau awak nak ambil 45 boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Contohnya awak nak ambil 45, awak dapat 40. Tak percaya awak cubalah. Tapi mana-mana mana-mana sahaja. Yang paling cepatlah yang awak boleh buat. Saya suka kalau dia macam ni. Saya suka kalau first dia kosong, akhir pun kosong. Okay, dia macam lagi cepat lah. Tapi awak kena ingat, sebabkan paksi kita gunakan 10 unit kita gunakan 10 unit. So kalau 10 unit ni sangat besar. Maksudnya paksi X tu takkan sampai 90 pun. Dia paling maksimum sampai 70 je. Kalau kita guna paksi X lah, paling maksimum. Kalau paksi Y paling maksimum kita guna CV10 adalah 11 atau 110 lah. Paling maksimum. So dia ada tulang-tulang dia yang paling maksimum yang awak boleh guna. Jadi ambil lah mana yang awak boleh guna. Okay, mana-mana je. Alright. So last saya nak awak try. Okay. Triple I. Okay, triple I adalah Y kurang daripada 3X. Ni sebelum awak try ni saya nak tanya balik. Adakah bentuk dia sama seperti YMX tambah C? Ya atau tidak? Ya sebab X tu dah belah kanan. Walaupun dia tak ada nombor bulat, dia tak ada nombor bulat maksudnya nombor biasalah. Tak apa. Don't worry. Jangan risau. Sebab Y dekat depan, X dekat belakang. Cukuplah settle. Itu syarat utama dia. Okay, syarat utama dia Y depan, X belakang. Dan syarat yang kedua dia adalah Y mestilah tiada nombor. Tiada nombor, tiada simbol negatif. Semua bersih. Clear. Okay, clear. Bersih. Bersih dan suci. Okay, baru terus buat template. Tak perlu ragu-ragu lagi dah. Tapi disebabkan dia tiada nilai C, okay, sebabkan C dia botak kan, tak ada apa-apa. Jadi yang ni saya rasa simple-simple je awak buat. Kalau kosong, dapat kosong. Okay, kalau awak guna kosong, dapat kosong. Sebab dia memang simple punya persamaan lah, dia tiada C. Sebab kalau X kosong, mana ada nilai kan? Bila X kosong tak ada nilai, so kosong lah. Kalau awak ambil X tu sebagai 10, okay, kalau awak ambil X sebagai 10, 3 kali 10 dapat 30. So benda yang simple. Okay, benda yang simple. Kemudian kalau awak ambil 20, awak dapat 60. Okay, cukuplah ambil sini dah. Settle, tak payah banyak-banyak. Sebab benda ni tak ada pengakhiran. Macam ni tiada pengakhiran. So biarkan. Cukup untuk plotting. Okay, so awak salin dulu plotting ni. Plotting ni mana-mana, yang warna merah dengan hijau ni mana-mana awak boleh ubah ikut kesesuaian dan kesenangan awak. Kalau awak rasa susah, tukarlah nombor. Okay. Sekejap saya nak check dia orang masuk ke tak. Okay, dia masuk. Alright. So kita tengok pula pada graf. Sekejap ya. Soalan sama lagi, belum habis.
Ni tak ada markah, ini hanya sekadar contengan. So kita lihat. Gunakan skala 2cm kepada 10 unit. Bila kita nak gunakan skala kepada 2cm kepada 10 unit, pada kedua-dua paksi, maksudnya paksi X guna sifir 10, paksi Y guna sifir 10, masing-masing guna sifir 10. Unit tu maksudnya sifir Right. Untuk tu awak kena rangka dulu graf. Okay, sediakan kita graf. My graph. Okay, bentuk L L shape, graf L. Mulakan daripada bawah sekali. So kita mulakan dekat sini lah, kosong. Okay, titik kosong-kosong kat sini. Okay, guna sifir 10 pada 2 cm. Ni 2 cm dua kotak macam ni. Dua kotak macam ni 2 cm. So sifir 10. Gandaan 10 lah. Okay, macam ni 10, 20, 30 dan seterusnya. Okay, kalau kertas graf awak tak silap saya 70 kot. 70 ke 80 maksimum. Okay, 70 ke 80 lah. Cukup 80, settle. Okay, sebab dia tak boleh sampai 90. Pula. Okay, 60. Okay, ni awak kena guna pembaris pembaris yang sangat panjang. Belilah pembaris 20 cm ke 15 cm, 15 cm pula. 20 lah, 20 ke atas. Okay, kalau ada 15 cm pun tak apa, tak ada masalah. Okay, ni adalah Y. Y adalah roti krim. Dan X ialah daily. Nak cantik kena ada nama lah. So ni paksi dia. Biarlah sengit pun. Okay, so ni dia punya kerangka lah, kerangka L shape. Okay, L shape. Okay, sekejap kita zoom out sikit. Oops, alright. Okay, so bila kita nak lakar graf ni, okay, kita tengoklah plotting tadi tu. 0, 90, 90 tak ada kan? So kita ada 40 sahaja. Kita punya paksi X ada 40 sahaja. Sebab 90 tu jauh sangat. Okay, so kita ambil yang tengah lah. 0, 90 dengan 40, 50. Okay, so 0 pada X, Y dia 90. Okay, Y dia 90. So saya letakkan warna purple. Warna purple ni sebagai ketersamaan yang pertama. Okay, ni plot dia. Okay, 0, 90 dekat atas, purple. Kemudian 40 dengan 50. So 40 dengan 50. Awak cari kat graf awak. Okay. Lepas tu ambil pembaris, gariskan. Okay, ambil pembaris, gariskan penuh. Okay, gariskan penuh sampai habis. Okay, sampai habis sampai habis graf. Sampai habis graf. Okay, sampai habis graf. Guna pembaris, kasih lurus. Dan akhir sekali, jangan lupa untuk namakan balik. X tambah Y sama dengan 90. Okay, X tambah Y sama dengan 90. Simbol ni letak simbol tanda sama sebab ni adalah garis lurus. Kena letak tanda sama. Tak nak tulis ni tak apa, tak ada masalah. Saya just suka awak tulis sebab nama dia. Kalau ada garis tapi tak ada nama, jadi alien lah. Okay, kena ada nama. Okay, kemudian awak carilah untuk plot yang kedua ni awak lakarkan. Saya gunakan warna biru pula. Okay, 0 dengan 120 ni jauh. So kita ambil yang dekat lah. Contohnya kalau 0 dengan 120 tu jauh sangat kan. Okay.
So awak just ambil je nilai-nilai yang kecil. Awak boleh tukar awak boleh tukar. Kalau kosong ni jauh sangat, so kita boleh tukar. Okay, negatif 4/3 alpha x tambah 120 kalkulate 60. Memang kalau dia beri 10 ini kena guna sifir 10. Yes, kalau guna sifir 20 atau sifir 5, dia akan tolak satu markah walaupun kita betul semua. Okay, sebab rumus pemakan untuk semua matematik, sama ada matematik moden atau matematik tambahan, kalau berkaitan dengan graf, dia cakap gunakan berapa unit, awak kena guna ikut berapa unit yang dia bagi. Okay, sebab struktur pemakan, salah guna, tolak satu. Kemudian salah plot, tolak satu. Dia macam tu. Okay, so hati-hati. Tapi biasanya nak lakar graf ni senang ya, selalu dapat banyak markah lah. Jadi memang kena biasakan. Okay, alright, so ni saya nak ubah apa tadi? X adalah, kalau kosong dapat 120 besar sangat kan. So kita nak kecil lagi tau. Okay, kita ambil dalam 60 lah. Okay, 60, kita dapat 40. Okay, so kalau contohnya 30 dapat 80. Okay, 30 dapat 80. So kalau 60 dapat 40. Okay, 90 dapat kosong. Okay, kita ambil macam ni lah, senang. Okay, nampak kecil sikit. So kalau kita ambil 30, kita dapat 80. Tadi. Okay, 30, 80. Kemudian 60, 40. Okay, kat sini. 60, 40. Dia macam tu lah something. Okay, gambaran dia macam ni lah something. Okay. Saya tak sure, tapi gambaran dia macam ni, dia macam bentuk yang rapat sangat, sangat rapat. Okay, bentuk yang garisan yang sangat rapat. Kalau awak dapat, dapatlah. Okay, ni awak buat nanti saya nak minta awak snap gambar. Kalau tak buat, susah nanti. Okay, macam ni lah something. Saya tak boleh nak jamin kat mana. Dia just macam ni lah something. Okay, lepas tu yang last kali ni saya guna warna warna biru dah, merah belum. Saya guna warna hijau lah. Okay, 00. Kemudian 10, 30 dan 20, 60. Dia jadi macam ke atas lah. So garisan dia naik atas. Aduh, sangat warna dia. Dia jadi macam inilah something Okay. So yang ni adalah Y lebih, adalah Y sama dengan 3X. So lebih kurang lah macam ni bentuk dia. Okay, lebih kurang. Okay. And jawapan dia, saya buka sekali jawapan dia, baru nampak jelas Sekejap, saya buka jawapan dia sekejap. Oops. Macam ni lah jawapan dia, saya tak boleh nak zoom sangat lah. Okay, saya ambil ni, saya letak kat sini. Settle Oh, genak-genak dia buat 90 kat sini. Kalau awak lepas lah, tapi
Saya tak suka buat genap-genap. Tapi tak apa. So dia nampak macam ni lah bentuk dia. Macam kecil je ruang tu. Kecil je ruang tu. Dia bentuk tajam dan kecil macam ni. Okay. Tapi awak baru lakar 3 garis tau. Okay, awak baru lakar 3 garis. Nanti awak kena lorek. Lorek kawasan R. Okay, lorek kat sini. Silap. Lorek kat sini. Okay, lorek kat sini. Kenapa lorek kat sini? Sebab nama graf yang tadi kan. Kita ada Y sama dengan 3X. Kita ada 4X tambah 3Y sama dengan 360. Dan kita ada satu lagi warna purple. Iaitu X campur Y dengan 90. Alright. X campur Y sama dengan 90 ni kalau awak perasan, X sama dengan 90, Y sama dengan 90. Kalau awak perasan lah, X campur Y sama dengan 90. So 90 dengan 90. Yang saya ajar paling awal dulu. Okay, kalau X campur Y sama dengan apa, jawapan dia adalah apa itu sendiri. Contohnya X campur Y adalah 50. So X ialah 50, Y ialah 50. Kan senang? So nampaklah kat situ. Okay. Dia hanya untuk X campur Y sahaja. X tolak Y tak boleh. Okay, X tolak Y tak boleh. Hanya tambah satu sama lain sahaja. Okay, ini cerita lain lah. Okay, ini cerita lain. Alright. So sekarang ni, tengok simbol tadi, X campur Y, dia kata lebih dan sama dengan, manakala yang lain semua kurang dan sama dengan. Okay, yang lain semua ni simbol kurang dan sama dengan. So, okay, bila kita nak faham kawasan lorek tu kat mana, okay, kalau kurang dan sama dengan, okay, kalau kurang dan sama dengan dia mestilah bawah garis. Okay, bawah garis adalah 2 kawasan. 3 kawasan, silap. Okay, bawah garis ni yang panjang menegak atas ni. Dia mestilah bawah daripada garis sebab dia kurang dan sama dengan. Kemudian, kalau kita tengok warna biru pula, garisan dia yang ni yang atas sikit ni. Warna biru ni. Okay, dia kata kurang dan sama dengan, maksudnya bawah garis. So bawah garis dia ada 2 kawasan, 1 dan 2. Okay, dan akhir sekali garisan warna purple. Okay, garisan yang bawah ni. Okay, dia kata simbol lebih dan sama dengan. Maksudnya atas garis. Okay, lebih tu maksudnya atas garis. Jadi awak tengok kawasan dia ada 2. So anak panah yang paling banyak tu, itulah kawasan lorek. Okay, anak panah ni ada 3 banyak sangat anak panah. Ada 3 anak panah. 3 anak panah berwarna, maksudnya 3 ni paling banyak lah kawasan. Ni 2 anak panah, ni 1 anak panah. 1 tak menang, 1 automatik kalah. Yang mana banyak markah dia pemenang. Macam itulah ibarat dia. Okay. So, yang ni kawasan lorek dia lah. R. Okay, R ni adalah kawasan lorek. Itu sebab dia. Okay, dia ikut kawasan arah tu. Lebih garis, lebih daripada, silap apa tadi saya cakap? Simbol simbol lebih dan sama dengan atau simbol lebih, kita cari kawasan atas garis. Okay, kawasan atas garis. Kalau simbol kurang dan sama dengan atau simbol kurang sahaja, kita cakap dia bawah garis Okay. Tapi kalau garis dia garis tegak, orang tahulah. Kan, kalau garis tegak macam ni, kalau lebih maksudnya lebih lah. Kalau kurang maksudnya kiri lah kan. Sebab dia garis tegak. Yang ni saya tak nak cerita lah. Orang dah tahu dah. Kalau garisan dia melintang pun sama. Melintang, kalau lebih maksudnya atas. Kalau kurang maksudnya bawah. Okay, yang tegak dengan melintang ni saya tak nak cerita sangat. Yang saya cerita apabila garis dia serong. Okay, garis serong ni kalau lebih dan sama dengan mestilah kawasan atas garis. Kalau garis serong tu digunakan simbol kurang dan sama dengan, maksudnya bawah garis. Okay, dan kawasan yang mempunyai banyak anak panah itulah kawasan berlorek. Itulah pemenang dia. Okay, so awak kena plotkan graf dengan elok. Bila awak plot dengan elok, itulah kawasan dia. Biasanya kawasan dia dalam bentuk 3 segi atau 4 segi. Okay, macam-macam boleh jadi. Alright, so itu sahajalah yang saya nak ajar pasal plotting graph. Saya harap awak dapat salin semua yang apa awak belajar hari ni. Okay, dan
Nanti kita akan siap-siap buat soalan C pada minggu hadapan sebab memang kita tak akan sempat nak ajar satu soalan terus. So soalan C minggu depan kita nak fokuskan apa itu fungsi objektif. Okey, jadi saya nak bagi sedikit tugasan. Tugasan ni mudah, tak perlu upload kat mana-mana pun. Okey. Ni adalah graf. Okey, saya nak awak lakar graf yang ni. Kalau awak dah lakar tu baguslah. Okey, lakarkan graf yang sama ni. Kemudian post dalam grup WhatsApp. Okey, postkan dalam grup WhatsApp graf ni. Okey, so itu tugasan untuk minggu ni. Alright. Okey, jelas tak? Boleh tak? Tulis kalau jelas, tulis jelas Okey, ni adalah kehadiran. Kalau awak buat memang awak akan jenis yang macam apa kata, bila kita buat latihan kita akan jadi lebih ni lah, lebih mahir. Kenapa ada yang tak dengar cakap ada masalah lain ke? Tak apalah, nasib baik saya rekod. Okey, itu sajalah ambil kehadiran dan saya akan tamatkan kelas kita pada malam ni ya. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.